Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana anda sentiasa sudi dan setia menonton live di segmen Mahir Semasa yang disiarkan secara langsung dari studio Planet Mahir di Damansara Perdana di Petaling Jaya, Selangor. Jadi pada malam ini seperti siaran kita sebelum ini, kita akan mengundang seorang tetamu yang akan membincangkan satu topik yang saya kira cukup penting dan cukup baik untuk pengetahuan kita semua. Jadi sebelum itu saya mendoakan anda sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa menjaga diri kerana COVID masih lagi berada di sekitar kita. Jadi terima kasih sekali lagi kepada anda kerana sentiasa menyokong siaran ini melalui segmen Mahir Semasa di studio yang disiarkan di studio Planet Mahir Petaling Jaya, Selangor ini. Jadi pada malam ini tanpa saya melengahkan masa, seorang tetamu telah saya undang ke studio pada malam ini untuk membincangkan mengenai satu topik iaitu giat mara peneraju pendidikan TVET. Jadi apakah yang dikatakan dengan TVET ataupun giat mara sebagai peneraju pendidikan TVET ini? Jadi saya undang ke studio yang berbahagia Datuk Dr. Haji Din Adam selaku pengerusi giat mara Malaysia. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara Syekh Ayub, Haji Ayub, kerana dapat bersama-sama pada malam ini dalam segmen apa yang dinamakan tadi ni, Mahir Semasa. Yang pertamanya TVET. TVET sudah tentunya adalah Technical and Vocational Training Program, dan Giat Mara bukan sebagai sebuah peneraju kepada program TVET yang digerakkan oleh kerajaan. Dia antara tier yang di bawah untuk gerakkan latihan pada masyarakat. Ianya merupakan sebagai community based institution. Saya katakan demikian sebagai institusi based institution kerana dia mempunyai, dia ditempatkan di mana-mana, di merata dalam Malaysia ini. Dia ada sebanyak 232 pusat giat, di mana setiap kawasan parlimen akan ada satu parlimen ada 222, tetapi dia mempunyai bilangan lebih daripada 222. Dia mempunyai bilangan sebanyak 232 pusat giat di seluruh negara. Dan inilah yang dikatakan sebagai community based. Dia memahami kehendak di bawah, kehendak masyarakat, komuniti itu sendiri. Jadi alhamdulillah, saya rasa inilah antara yang perlu digerakkan. Apabila dilihat sebagai community based, sudah tentunya program yang dilaksanakan adalah bersesuaian kepada kehendak masyarakat setempat, komuniti di tempat berkenaan. Contohnya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni kita ada 12 tempat. Macam mana keperluan yang dilaksanakan program di setiap tempat, 12 program itu, 12 pusat itu sendiri. Sudah tentunya dia berbeza. Segambut lain, Bandar Tun Razak lain, Titi Wangsa lain, Setia Wangsa lain. Sudah tentunya mengikut pada market demand. Dan juga kalau kita tengok di peringkat negeri-negeri lain, macam Terengganu contohnya, macam saya orang Terengganu, sudah tentunya berbeza. Di Dungun, apa keperluan yang perlu dibuat di Dungun? Di Besut sudah tentunya berbeza. Di Stiu sudah tentunya berbeza. Di Stiu ni lebih kepada yang berasaskan pembinaan bangunan yang dia lebih kepada pendetailan dia kepada memasang jubin ataupun tal itu sendiri. Yang ini dah sampai peringkat diiktiraf di peringkat antarabangsa. Jadi itulah yang dikatakan tadi community based. Okey. Giat Mara ini sendiri adalah program institution yang berteraskan kepada komuniti atau masyarakat setempat, masyarakat bawahan. Okey, itu dia sebagai intronya yang dapat kita gambarkan mengenai apa itu giat mara dan apa peranan dan fungsinya. Jadi Datuk, kalau saya lah dan saya rasa banyak orang walaupun mungkin tidak semua, yang apabila kita sebutkan mengenai giat mara ini, apa yang digambarkan dalam pemikiran mereka ialah baiki motor, baiki kereta, bina bangunan, sedangkan dia punya skop itu tidaklah seperti itu. Jadi macam mana Datuk melihat keadaan ini? Kita semula sekalinya kita memang dalam membentuk satu modul, satu program, kurikulum yang kita buat, dia berpandukan kepada 12 kluster. Dan dalam kluster-kluster berkenaan, dia akan pecah-pecah-pecah mengikut disiplin yang tertentu. Sudah tentunya bukan sahaja motosikal. Motosikal ni mungkin general, kan? Motosikal ataupun wiring ataupun welding, itu general. Tetapi kita nak pergi ke arah yang lebih detail, berpandukan kepada keperluan setempat yang saya katakan tadi. Jadi insya-Allah
kita tengok sekarang ni di GIAT tu sendiri dia mempunyai dia ditubuhkan pada tahun 86 dan dia mempunyai lulusan daripada GIAT ini sendiri hampir 500,000 juta. Dan dia punya kapasiti kemasukan pelajar setiap tahun adalah sebanyak 21,000. Bukan sikit-sikit. 21,000 kalau kita banding dengan pihak universiti sekalipun, satu full-fledged university dia akan ambil pelajar-pelajar lebih kurang dalam 10,000 hingga 15,000. Tetapi kita ada dalam 21,000. Tapi sekarang oleh kerana dalam keadaan pandemik dan sebagainya, dalam keadaan masalah-masalah lain, kita dapat mengeluarkan lebih kurang dalam 75% daripada jumlah kapasiti yang ada. Iaitu lebih kurang antara 15,000 yang telah kita keluarkan dalam tempoh 2 tahun ini. 15,000 setahun. Jadi Alhamdulillah. Sebab itu kita tengok dia lebih kepada program yang dilaksanakan dari peringkat bawah, yang saya nak kaitkan balik sebagai community base. Saya nak jadikan GIAT ini di hati rakyat. GIAT di hati. Tagline saya GIAT di hati. Kalau kita bawa lain dulu, kita kata gelombang biru contohnya. Nak tanam satu spiritual, satu semangat, satu keyakinan, saya akan sebut ini GIAT di hati. GIAT di hati. War cry. War cry. War cry. Itu sebenarnya yang kita nak bawa. Untuk dijadikan ini adalah community base. Ya. Kan? Datuk, kalau kita melihat seperti yang Datuk sebut tadi, kita telah melahirkan hampir 500,000 juta produk daripada GIAT Mara. Jadi sehingga kini apakah peranan yang dimainkan oleh GIAT Mara untuk memenuhi keperluan pasaran tenaga kerja misalkan? Ya. Sebab tu kita katakan kita akan buat satu program rejuvenasi ataupun dalam bahasa Inggerisnya rejuvenation. Kita melihat peremajaan kepada program yang telah ada, berpandukan kepada keperluan setempat. Kan? Keperluan setempat berbeza-beza. Dia berbeza-beza mengikut pada keperluan industri dan juga keperluan masyarakat itu sendiri. Sebab pasaran kepada kita punya lulusan ini sendiri, antaranya yang kita tahu dia punya keboleh pasaran. Dia sampai kepada tahap 90% lulusan daripada GIAT Mara. 90%. Kalau ada 21,000, tengoklah berapa yang 90%. 85 hingga 90%. Itu sudah tingginya. Sebab itu kita kena sinkronaskan balik program yang kita nak laksana berpandukan kepada keperluan setempat. Contohnya kekuatan, kata saya nak bawa ini, kalau kata contoh di Terengganu. Kekuatan apa yang dalam industri di Terengganu? Contoh industri di Terengganu memerlukan kepada kemahiran yang berteraskan kepada industri oil and gas. Kita tengok, kita tailor-make program itu yang bersesuai kepada oil and gas. Kita upgrade, kita improve pada program yang tersedia ada. Dia memang dah ada program tetapi kita improve, meremajakan supaya dapat tarikan daripada pelajar-pelajar, pelatih-pelatih. Selain daripada itu dapat pasaran pekerjaan, ada market demand. Bukan setakat kita nak buat, sebab kita sediakan kemudahan pendidikan dan sediakan untuk peluang pekerjaan nanti. Maknanya untuk melihat kepada pasaran di luar. InsyaAllah ini yang kita buat sekarang. Okey, banyak sekali sebenarnya peranan dan fungsi GIAT Mara dalam melahirkan tenaga anak-anak muda yang berkemahiran tinggi ya. Jadi kepada anda yang mempunyai pandangan ataupun komen, anda dialu-alukan ataupun anda boleh meninggalkan komen atau pandangan anda di ruangan komen ya. Datuk, kalau kita melihat sejak Datuk dilantik sebagai pengurusi baru lagi 15 hari pengurusi GIAT Mara tadi kita menjawab apa yang sudah ada tapi saya nak tanya apa yang ada di fikiran Datuk untuk akan datang. Apa yang Datuk ingin lihat dalam apabila diberi tanggungjawab menerajui GIAT Mara? Yang pertama sudah tentunya saya nak tengok pelatih-pelatih ini mempunyai satu tahap nilai yang tinggi. Yang pertamanya nilai kepasaran dan nilai keboleh kerjaan dia orang ni mesti kena lihat. Saya akan tengok bagaimana nak letakkan ini berpandukan kepada identiti. Saya sedang memikirkan bersama-sama dengan pihak pengurusan tertinggi untuk jadikan setiap negeri mesti dia mempunyai identiti negeri masing-masing. Macam saya katakan tadi, macam Terengganu, contohnya kita jadikan oil and gas sebagai identiti negeri. Macam di di Kedah, oleh kerana dia berhubung kait dengan industri automobil, kita jadikan program otomotif dekat situ di negeri Kedah.
Dan sebagai contohnya negeri Kelantan. Saya semalam saya baru selesai menyempurnakan program graduasi di Kelantan. Majoriti budak-budak ni dah ada kerja dan majoriti kepada pelajar yang mengikuti program latihan di GIAT di Kelantan adalah melalui disiplin elektrikal. So kita pergi dengan elektrikal. Jadi elektrikal sebagai identiti kepada negeri Kelantan. Sebab itu selain daripada itu kita akan tengok balik dia ada 3 komponen. Actually dalam GIAT ni ada 3 komponen. Yang pertamanya adalah latihan. Latihan tadi kita akan pergi kepada rejuvenasi, berpandukan kepada keperluan setempat, keboleh pasaran dan sebagainya. Mesti kita tengok dalam disiplin semacam itu. Selepas daripada kita ada latihan, yang kedua adalah melahirkan usahawan. Mereka yang berjaya, kita akan sediakan kemudahan bantuan kepada pelatih-pelatih ni yang mampu, yang layak untuk mendapat kemudahan sebagai usahawan. Yang ketiga, program kita sudah tentunya program CSR. CSR ni ke bawah. Dalam CSR ini sendiri, saya katakan tadi untuk jadikan GIAT ni adalah community based. GIAT ni adalah milik rakyat, milik masyarakat. Kita akan wujudkan program ni 3 perkara penting kita akan buat. Dalam program CSR itu sendiri, kita panggil program keluarga Malaysia, Touchpoint Keluarga Malaysia. Yang pertama program itu sendiri adalah program Kampung Kumai. Yang kedua program GIAT di Hati, lebih kepada servis motosikal dan sebagainya berkait dengan TVET Junior. Kita nak bangunkan budak-budak baru ni berkait dengan TVET kemahiran. Yang ketiga adalah program SERI. SERI ini adalah penjagaan SERI penjagaan elektrik rumah idaman. Selenggara elektrik rumah idaman, SERI. Dan setiap ni akan ada dia punya moto dia ada logonya sendirilah. Kita akan masukkan logonya sendiri untuk jadikan sebagai orang tu lebih dekat, lebih faham apa yang kita buat. Datuk, kalau kita melihat sebelum ini, negara kita seperti menghadapi krisis pekerja. Maksudnya kita tergantung kepada tenaga kerja asing, sehingga apabila berlaku krisis-krisis tertentu, dia memberi satu keadaan yang sangat tidak baiklah kepada pasaran kerja. Jadi dalam konteks GIAT MARA, adakah GIAT MARA memberi perhatian dalam melahirkan pekerja mungkin dalam industri pembinaan, tetapi secara profesional? Kita ramai yang boleh kerja tapi tidak profesional. Kemahiran yang ada kompetensi. Faham kompetensi, kompetensi yang kita buat macam ni. Sebab itu saya katakan tadi pada awalnya mesti kita kena tengok dari segi yang pertamanya keperluan. Yang kedua tarikan pada penuntut-penuntut nanti atau pelatih-pelatih. Yang ketiga keboleh pasaran. Kita tengok dari semua angle ini sebelum pada kita design program. InsyaAllah kita akan buat ni. Ini yang saya sebut tadi, rejuvenasi. Sebab itu nak bagi tahu pada masyarakat, kita cuba usahakan setiap pusat GIAT ni sendiri dia akan buat dia akan adakan hari terbuka GIAT. Dengan dia pamerkan disiplin yang telah dibuat, bagi tahu pada masyarakat setempat. Selepas pada itu orang akan masuk ke dalam bersama dengan masyarakat nak jadikan GIAT di Hati. GIAT adalah milik masyarakat, milik rakyat. Yang seterusnya, yang keduanya, mana-mana kemahiran yang kita laksanakan di situ, disiplin yang kita buat di situ, contohnya ada benda yang berkait dengan pemotoran, kita akan bagi charity service. Servis kebajikan, servis kepada masyarakat, tukar minyak hitam dan sebagainya, ataupun buat wiring dan sebagainya, buat welding dan sebagainya kepada mereka yang perlu. Kita akan ada community service pada masyarakat setempat. Sama ada institusi awam ataupun individu di bawah kategori tertentu yang akan kita lakukan. Okey Datuk, sedikit. Dengan melahirkan 500,000 tenaga mahir, apakah untuk tempoh-tempoh akan datang ini GIAT MARA boleh berperanan ataupun memainkan peranannya untuk mengisi kelompongan kekurangan tenaga kerja berkemahiran tinggi? InsyaAllah kita akan sentiasa. Sebenarnya melalui pengalaman kita ni satu badan yang telah direkognize oleh bukan saja di peringkat negara, oleh peringkat antarabangsa. Kita telah pun dipilih oleh kerajaan Malaysia untuk melatih tenaga-tenaga yang berada di Kampuchia, di Cambodia, yang telah berada di Sudan, yang telah berada di Timor Leste,
selatan Thailand dan juga di Indonesia, terutamanya di Aceh. Bermakna kemahiran yang kita buat ini adalah diiktiraf. Di peringkat antarabangsa. Di peringkat antarabangsa. Dan kita dapat melahirkan tokoh-tokoh tertentu. Dalam peringkat negara kita dapat melahirkan tokoh-tokoh yang mempunyai kemahiran tahap tinggi, tahap kejayaan. Contohnya kita ada ikon kita yang berjaya. Ikon TVET kita. Ni lebih dari TVET base kan. Kita ada satu usahawan di bawah Gadget World. Nama company dia Gadget World. Dia ni dia tempat dia adalah di Jalan Nuri, Kampung Batu. 10 Ceras. Pendapatan bulanannya banyak. Banyak. Ini antara yang telah berjaya. Produk Giat Mara. Produk Giat Mara. Ini yang boleh kita iktiraf. Yang kedua, ikon TVET kita, Sikap Management Service. Ini adalah barbershop. Berjaya. Ni kita boleh tengok di luar. Dia ada outlet yang banyak, dia ada sambutan yang cukup baik, dan dia boleh melahirkan kejayaan. Yang penting kepada kita, buat kursus-kursus ini bukan sekadar buat kursus, bukan sekadar dapat kemahiran. Yang penting pendapatan itu sendiri. Tak mestinya melalui perkhidmatan ataupun kita melaksanakan sebagai usahawan. Pentingnya pendapatan itu. Ini yang kita nak tengok. Yang ketiga, usahawan Giat Mara yang berjaya adalah ini Muhammad Rizwan. Dia pengarah pada company One Transformation Painting Senam Berat. Ini painting kepada apa yang tengok ni? Helikopter. Kelas tinggi. Bukan benda senang. Ini adalah pelatih-pelatih, bekas pelatih daripada Giat Mara. Boleh painting kapal terbang. Boleh painting helikopter. Satu benda yang mungkin tak terfikir kepada kita tau. Jadi maknanya kita dah teroka ke bidang yang lebih tinggi. Kan? So apa lagi? Ya, jadi maknanya kita saya macam terpegun buat mendengar cerita Datuk. Jadi maknanya kita bukan Giat Mara bukan saja melahirkan tenaga kerja berprestij ataupun berkemahiran tinggi, tetapi melahirkan usahawan yang menjadi ikon kepada generasi yang akan datang. Okey, tapi sebelum itu Datuk, kita rehat dulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Okay, terima kasih. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone, and welcome to Mahir Tutor.
Baik, kita jumpa lagi dalam segmen Mahir Semasa. Pada malam ini kita membincangkan topik Giat Mara Peneraju Pendidikan TVET, di mana pada malam ini saya telah mengundang tetamu ke studio iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Haji Din Adam, pengerusi Giat Mara. Banyak sekali yang telah dikongsikan oleh beliau dalam segmen yang pertama tadi, di mana Giat Mara bukan saja orang kata tempat melahirkan pelajar-pelajar yang biasa-biasa, tapi adalah satu tempat yang boleh melahirkan produk-produk berkemahiran tinggi yang dapat mengisi kekosongan tenaga kerja di negara ini dalam semua bidang. Malah yang lebih berjaya itu adalah ramai yang menjadi usahawan produk daripada Giat Mara. Okey Datuk, 35 tahun Giat Mara, 35 atau 36? Dia bermula 1986, kira je lah. Giat yang pertama berada di Jitra, Kedah. Okey. Jadi dalam tempoh itu mungkin banyak cerita-cerita kejayaan yang banyak Datuk boleh kongsikan selain daripada apa yang kita ceritakan tadi. Silakan Datuk. Melalui data usahawan yang telah dibuat di banner di peringkat jabatan, hampir 2,000 orang yang telah berjaya menjadi jutawan, bekas-bekas pelatih daripada Giat Mara. Selain daripada itu, dari segi kemahirannya yang dapat bertanding mencipta nama di peringkat antarabangsa, pergi untuk World Skill Competition, bukan setakat calang-calang. World Skill Competition yang dilakukan di peringkat antarabangsa yang mempunyai penyertaan sebanyak 64 buah negara. Kita Malaysia adalah antara negara yang dapat mencapai ke top 10, 10 tertinggi. Bukan calang tau. Sebab negara kita bukan negara yang berteraskan pada teknikal. Kita bukan negara Jerman, kita bukan negara Korea, kita bukan negara Jepun, tetapi kita ke arah untuk jadikan identiti negara kita. Kita sedang usaha sekarang, sebab itu penekanan diberi oleh kerajaan untuk bangunkan TVET ini sebagai alternatif kepada pembangunan negara. Dan ini menjadi satu agenda yang sangat besar. Ya, agenda besar. Okey. Agenda besar. Mungkin Datuk boleh ceritakan apakah perancangan masa depan Giat Mara bagi menghadapi ataupun menyahut cabaran semasa? Apakah lagi dalam melahirkan dalam konteks melahirkan usahawan teknikal? Ya. Kita untuk masa depan kita akan tengok pada program yang berbentuk pada short cycle training. Ya. Short cycle training dan training jangka pendek yang lifelong learning. Macam itulah. Okey, dan untuk sokongan keperluan industri dan perubahan gaya hidup beliau-beliau. Sebab ini kita akan buat berpandukan kepada program semasa. Kita akan sentiasa melihat kepada keperluan-keperluan. Kalau untuk tempoh tahun ini yang perlu. Mungkin tahun depan dia berbeza. Ini akan sentiasa kita lihat keperluan kepada golongan belia, sebab kita nak lahir golongan belia. Sebahagian besar kepada pelajar-pelajar kita ataupun pelatih-pelatih Giat Mara ni adalah terdiri dari mereka yang berumur antara 17, 18, 19, 20. Tetapi ada juga yang berumur 45, 50. Bahkan semalam saya jumpa dengan orang yang berumur 58 tahun yang mengambil kursus jahitan. Sebelum pada ini saya jumpa dengan pelatih di Batu Rakit, Kuala Terengganu, iaitu untuk Parlimen STU. Dia pelatih itu berumurnya 54 tahun. Dia adalah pencen daripada pejabat pos, bekerja dengan pos sebelum pada ini. Dia pencen awal, dia minta pencen awal kerana nak dapat latihan wiring. Dia pergi kursus wiring yang dibuat lebih kepada penyejuk bekuan. Sebab satu hari nanti dia nak akan jadi nak servis aircon dan sebagainya, dan nak pergi jadi usahawan. Bermakna kita ni bukan saja untuk menyediakan kemudahan kepada golongan belia semata-mata, tetapi memang sudah tentunya anchor kita yang utamanya sudah tentunya daripada golongan belia. Tetapi juga ada permintaan daripada golongan yang berumur untuk mencari ilmu kemahiran dan juga untuk menambahkan pendapatan kepada mereka. Jadi itulah yang kita buat ini. Di samping itu juga kita akan juga buat merasionalisasikan kursus-kursus macam saya kata tadi lah, yang sesuai kepada keperluan yang nak. Tapi yang lebih penting kita melihat sekarang adalah keperluan kepada Gen Z, generasi Z. Itu penting. Generasi Z ni mungkin berbeza daripada kita. Apa yang keperluan mereka? Mungkin mereka ni kurang tidur malamnya, kurang, dia punya rotation life dia lain. Kita tengok apa. Mungkin kita akan tengok dalam
aspek yang mereka perlu berkait dengan gadget. Kita akan bangunkan benda yang berkait dengan gadget. Berkait dengan IT base, kita akan tengok benda yang berkait dengan IT base. Berkait dengan nak buat mungkin animation, kartun-kartun mungkin mereka yang sesuai. Mungkin kita akan tengok dalam bentuk semacam itu. InsyaAllah. Kita tidak kurang daripada pakar-pakar yang ada di agensi kita untuk melihat perkara-perkara semacam ini. Yang menariknya di Giat Mara ini, apa yang saya faham Datuk, kalau salah betulkan saya, mungkin mereka yang menyertai di kursus-kursus di Giat Mara ini mungkin di kalangan golongan yang berpendidikan sederhana ke bawah, tetapi apa yang dapat dilahirkan adalah profesional yang Datuk sebutkan tadi berpendapatan tinggi kan. Jadi dalam konteks membasmi kemiskinan, apakah peranan Giat Mara? Membasmi kemiskinan dengan kita adakan latihan semacam ini, kita nak bagi kemahiran melalui latihan yang dibuat, sudah tentu dia akan dapat pendapatan dan sekaligus menghapuskan tahap kemiskinan yang sepatutnya kalau tak pergi mungkin tak adalah, dia akan jadi golongan yang miskin. Jadi inilah kita buat. Sebenar sekalinya kita jangan ukur dari segi akademik dan juga teknikal. TVET ni sih. TVET ini adalah berteraskan, ini lebih penting tahu. Kemahiran tangan itu lebih penting sekarang ni, sebab saya katakan tadi keboleh pasaran kita punya kerja dalam sekitar 85 hingga 90%. Itu tinggi. Walaupun pendapatan dia kecil. Tetapi it's a ready job. Sama ada dia kerja sendiri jadi usahawan ataupun melalui mana-mana di atas mana-mana industri. Memang ni orang-orang ni lebih kepada industri. Industri menunggu mereka. Semalam saya berada di Kelantan, yang budak ni mengambil kursus bidang welding di Pasir Mas, kalau tak silap saya, melalui pusat Giat di Pasir Mas. Dia sebutlah, pengurus Giat akan sebut jurusan ni berapa orang, jurusan ni berapa orang. Tapi yang attend semalam hanya seorang saja. Saya tanya, macam mana you belajar seorang? Dia kata, ramai tu. Bukan saya seorang, tapi saya bersedia untuk balik kerana saya dah dapat kerja di Johor Bahru. Saya kata, berapa gaji you dapat? Dia kata, dapat dalam RM11 satu jam. Sudah cukup untuk permulaan. Lepas tu kita akan pergi ke tahap lebih tinggi. Sedang kita akan fikir curriculum bagaimana nak dapat tahap tinggi. Welding, mungkin kita akan pergi ke tahap welding, underwater welding dan sebagainya. Ataupun dia ada grade welding ini itu sendiri, kita akan naikkan grade supaya dia akan dapat pendapatan tinggi. Maknanya dari segi job dia lebih secure compare dengan akademik. Minta maaf lah. Dia job lebih secure. Dia akan dapat job tu lebih secure daripada akademik. Sebab dia orang ready masuk tu untuk dapat kerja. Masuk tu untuk kerja. Masuk untuk kerja sudah tentu tidak akan pilih kerja. Dia masuk dalam disiplin apa? Elektrik. Mesti nak jadi electrician. Masuk dalam bidang welding, mesti nak jadi welder. Dia tak fikir dah. Kalau you masuk universiti, macam-macam sekarang. Sudah tentunya. Kadang-kadang disiplin you belajar tak sama dengan apa yang you kerja di luar. Tapi dia orang ni masuk, dia akan kerja pada bidang yang sama. Ini sudah tentunya akan menghapuskan tahap you kata tadi, kemiskinan. Okey, Datuk, kalau kita melihat dari segi hebatnya Giat Mara yang Datuk ceritakan tadi daripada awal sampai ke saat ini, boleh tak Datuk bayangkan sebelum dilantik sebagai pengurusi Giat Mara, rupa-rupanya wah, begini hebat sebenarnya Giat Mara ni. Memang mungkin hebat. Datuk boleh share. Giat Mara berada di mana-mana. Giat Mara ada mana? Giat Mara di hati. Dia ada di mana? Giat Mara di hati. Kena anggap macam tu. Dulu mungkin kita tak nampak sebab Giat Mara ini dia lebih kepada inklusif. Kat dalam je. Apabila kita masuk, kita tengok dari latihan dan kesiapsiagaan, kesediaan pelatih-pelatih itu sendiri yang sudah tentu akan pergi kepada pasaran pekerjaan dalam pasaran industri. Nampak dia jauh lebih ke depan daripada yang lain. Sebab dia bersedia untuk pergi ke pasaran pekerjaan dan pasaran industri. Alhamdulillah. Sebab itu kita dalam proses ini kita juga saya cakap tadi ada 3 komponen latihan. Sudah tu latihan teknikal, teknikal TVET, yang kedua usahawan, yang ketiga CSR. Kita akan proses ini melalui conversion daripada technical to entrepreneur, ataupun dalam term lain technopreneur. Kita akan wujudkan technopreneur kepada pelajar-pelajar ini sendiri. Itu amalan.
Sebab itu dalam program di Giat itu sendiri, kita lebih menekankan kepada latihan. 80% daripada kurikulum yang kita bangun adalah dalam bentuk latihan. Hanya 20% amali. Dia berbeza tempat lain. Ya. Amali 20, latihan teknikal 80. Yang lain mungkin berbeza. Jadi ini akan menyebabkan ini lebih. Kemahiran itu lebih. Kemahiran ini yang akan mendatangkan pendapatan kepada mereka, yang akan merubahkan kehidupan mereka. Kita juga mempunyai tagline kepada program kita ni adalah kemahiran menjamin kehidupan, pembudayaan, pewujudan dan peningkatan. Dia punya flow macam tu. Kemahiran menjamin kehidupan. Satu orang mesti kena ada satu kemahiran. Satu orang satu kemahiran. Sebab itu kita kata kemahiran ini menjamin kepada kehidupan dan membentuk pembudayaan kepada pewujudan dan juga peningkatan. Ini yang kita beri penekanan dalam program yang kita laksanakan. Jadi maknanya apa? Produk-produk yang dilahirkan oleh Giat Mara ini bukan sahaja dapat membantu membasmi kemiskinan, isu-isu kemiskinan, tapi melahirkan usahawan. Tapi ada atau tidak, Tok? Produk-produk ini dilahirkan sebagai pembimbing pula? Adalah. Mungkinlah sebab kita pun bukan ni. Pelatih-pelatih ini sendiri, kita akan tengok juga, kita akan buat collaboration dengan institusi lain. Kita ni di bawah sistem, di bawah Giat Mara ni di bawah sistem Mara. Mara ni dia ada Institut Pendidikan Mara, dia panggil IPMA. Kita yang paling rendah, tetapi kita yang paling success rate kita paling tinggi. Sebenarnya apabila kita tengok dari segi boleh pasaran tadi, kita ada 80%, 90% tadi. Lepas pada kita, dia pergi kepada pensijilan yang lebih tinggi sikit, iaitu di IKM. Lepas IKM, dia akan pergi ke College KKM. College Mara ni, College Kemahiran Tinggi Mara, KKTM. Dan lepas tu dia pergi UniKL yang bertaraf universiti ataupun ijazah punya level. Jadi kita pun ada di antara pelajar-pelajar, dia dapat latihan di sini dulu dalam 6 bulan, dan ada dia orang potensial untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma. Kita sedang buat collaboration dengan universiti institusi ini untuk membolehkan mereka ada laluan yang lebih mudah ataupun laluan ya exemption, pengecualian untuk dia apabila dia memohon untuk mendapat tempat di institusi berkenaan peringkat diploma atau ijazah. Tetapi kita lebih menekankan kepada technical base, skill base. Dia bukan academic base. Dia faham? InsyaAllah memang ada juga, ramai-ramai orang memang ada nak pergi kepada academic base. Dan kita bagi peluang juga kepada tenaga-tenaga pelatih kita, guru-guru. Kita ada guru, dan guru juga akan dilatih. Guru-guru juga akan dilatih. Bukan guru-guru ni maknanya setakat biar ada macam tu saja, tidak. Dia akan dilatih mengikut kemahiran yang keperluan kemahiran di tempat-tempat tertentu. Okey, Datuk, hampir 1 jam kita ke udara ni. Oh, sejam dah? Sekejap je. Jadi banyak sekali cerita-cerita kejayaan yang yang Datuk kongsikan dengan para penonton pada malam ini. Mungkin sebagai rumusannya, Datuk, mungkin Datuk ingin berkata sesuatu daripada apa yang telah kita bincangkan lebih 45 minit, hampir 1 jam ini. Silakan, Datuk. Jadi alhamdulillah saya nampak ni, oleh kerana yang pertama tadi, kita jadikan Giat Mara ni adalah community based institution. Sudah tentunya kita nak jadi well known, nak suruh masyarakat setempat tahu dan rakyat tahu. Dan apa yang kita nak buat rakyat tahu ni adalah melalui program yang mesti rakyat tahu apa yang kita buat. Apa rakyat yang dapat kemudahan, apa yang rakyat akan dapat kemudahan atau bantuan daripada program-program yang dilaksanakan oleh Giat Mara itu sendiri. Yang pertamanya memang tadi community base. Lepas tu kita akan buat program CSR. CSR kita berpandukan pada 3 perkara yang saya sebut mula tu, iaitu melalui program Kampung Kumahir, program Giat di Hati. Kita akan patternkan ini, Kampung Kumahir, Giat di Hati, dan program SERI, itu
penyelenggaraan pendawaian rumah ataupun electricity di rumah, program SERI itu sendiri. Jadi dan kita akan buat program Hari Terbuka Giat peringkat negeri dan juga peringkat kawasan atau pusat giat itu sendiri, dan juga kita akan beri perkhidmatan sosial kepada masyarakat setempat supaya masyarakat itu lebih tahu tentang kedudukan giat dan giat tu dapat dekat dengan mereka, lebih dekat dengan mereka. Okey, itu dia para penonton apa yang dikongsikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Din Adam selaku pengerusi Giat Mara yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu Giat Mara Peneraju Pendidikan TVET. Banyak sekali yang telah dikongsikan ataupun diceritakan. Mungkin itu ada sesuatu yang baru bagi kita mengenai sebenarnya betapa hebatnya produk-produk ataupun program-program yang ditawarkan di Giat Mara. Jadi saya bagi pihak Planet Mahir mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang berbagi Datuk, dan kami mendoakan mudah-mudahan apa yang Datuk impikan dalam kata-kata tadi akan menjadi satu kenyataan yang luar biasa untuk Giat Mara, masa depan Giat Mara. Bukan saya impi, kita impikan bersama. Kita impikan bersama untuk rakyat. Okey, baik para penonton, terima kasih kerana sentiasa sudi mengikuti siaran secara langsung ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini selama hampir 1 jam memberi sebesar-besar manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang berbahagia Datuk Dr. Haji Din Adam sebutkan tadi sepanjang hampir 1 jam ini, impian, kejayaan dan apa yang beliau ingin lihat, kecemerlangan Giat Mara itu akan segera menjadi kenyataan dalam tempoh ataupun dalam keadaan yang sehebat-hebatnya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat berjumpa lagi pada siaran yang akan datang melalui segmen Mahir Semasa. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.